ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Qari Muhammad Syadid Abdul Latif di atas bacaan ayat suci Al-Quran tadi. Hadirin hadirat sekalian, intisari dari bacaan ayat Al-Quran tadi, sesungguhnya Al-Quran memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, yakni agama Islam, dan memberikan kabar berita yang menggembirakan untuk orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal-amal soleh, dan mereka beroleh pahala yang besar. Dan bahawa orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat disediakan azab siksa yang sakitnya tidak terperi. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan malam dan siang sebagai tanda kebesaran Allah, dan Allah menjadikan siang itu terang untuk mencari rezeki dan juga untuk mengetahui bilangan tahun, bulan dan hari. Setiap manusia telah ditetapkan nasibnya di akhirat atas perbuatan amalannya. Kelak di hari kiamat Allah akan memberikan kitab catatan amalannya. Sesiapa yang beroleh hidayah, maka faedah terpulang kepada dirinya. Begitu juga sebaliknya. Dan seseorang tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain. Dan Allah tidak menurunkan azab sebelum Allah mengutuskan seorang Rasul untuk menerangkan yang benar dan yang salah. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat sekalian, majlis diteruskan lagi dengan menjemput Al-Fadil Ustaz Suhaimi Mustar, pengurusi eksekutif Masjid Asy-Syakirin, untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan pengurusi majlis, yang dikasihi anggota LPM Masjid Asy-Syakirin, para asatizah, para penceramah, para imam-imam muda, para qari kita pada malam ini, tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulakan ucapan ringkas ini, ingin saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua kaki tangan Masjid Asy-Syakirin serta anggota LPM-nya dan mereka yang terlibat menjayakan majlis ini. Dengan usaha yang dilakukan, maka dapat kita bertemu sekali lagi tahun ini dalam sebuah lagi majlis ilmu Forum Perdana 2011. Malam ini imam-imam muda musim kedua dan qari jemputan hadir bersama-sama kita. Kita undang khas supaya dapat memberi sedikit injection ataupun dia memberi sedikit semangat kepada pemuda-pemuda yang ada di Singapura. Tuan-puan yang dirahmati sekalian, antara strategi dan saranan kukuh yang diketengahkan oleh pemimpin-pemimpin masjid dalam Convention Masjid 2011 yang baru lepas pada awal bulan ini ialah menjadikan masjid sebagai tempat untuk mendapatkan ketenangan, kesejahteraan serta meningkatkan kerohanian bagi masyarakat melalui program-program sosio agama
yang berkesan. Maka dengan itu LPM Asyakirin disokong oleh masjid-masjid daripada Southwest Mosque Cluster merasa terpanggil untuk menyediakan program agama yang mampu untuk meningkatkan kerohanian, mengukuhkan keimanan, menambah keyakinan dan daya tahan masyarakat untuk mengatasi cabaran sosial dengan lebih meluas. Alhamdulillah, dengan adanya sokongan daripada tenaga kerja yang terlatih dan mantap, kita memupuk budaya pemimpin berkhidmat dan falsafah jemaah adalah tetamu di rumah Allah. Maka kami mampu menghasilkan program-program agama yang berkesan, insya-Allah. Kami yakin tenaga kerja merupakan teras utama yang mampu melaksanakan perubahan transformasi dalam kehidupan masyarakat melalui masjid dan membantu masyarakat menghadapi cabaran dunia yang semakin mencabar. Untuk membangun masyarakat, kita harus membangun kepimpinan teras utama masjid terlebih dahulu. Semoga dengan adanya program seperti ini, masjid dapat menyebarkan sayapnya untuk menjangkau dakwahnya kepada masyarakat lebih luas lagi. Seterusnya, masyarakat dapat menjadikan masjid sebagai titik sentuh yang merubah kehidupan mereka. Di samping mewujudkan lebih banyak golongan muda dan dewasa yang menyokong program-program masjid, mempunyai sifat keupayaan yang kuat dan memberikan sumbangan tanpa mementingkan diri sendiri. Semangat ini dapat kita lihat insya-Allah pada malam ini. Akhir sekali, kami LPM Asyakirin mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada semua yang terlibat menjayakan program ini. Khusus buat semua hadirin hadirat, kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar majlis ini diberkatinya dan sesiapa yang hadir akan diketuk pintu hatinya untuk mendapat hidayah serta petunjuknya. Istiqamah dalam melaksanakan tugas sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Suhaimi Mustar di atas ucapan tadi. Hadirin hadirat sekalian, ini sampai kita ke acara kemuncak, iaitu forum perdana. InsyaAllah forum perdana pada malam ini akan mengupas tajuk Al-Quran dihayati, tamadun Islam diteladani. Hadirin hadirat yang dihormati, insya-Allah ahli-ahli panel akan membincangkan dengan lebih terperinci mengenai erti tamadun Islam yang sebenarnya dan apakah peranan Al-Quran di dalam pembangunan tamadun Islam. Kesannya, jika Al-Quran disisihkan, ia juga boleh diibaratkan bagai tamadun tanpa ilmu. Keringnya ilmu bersandarkan akal sahaja dan pendeknya akal tanpa ada sentuhan Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sekadar untuk kesenian atau dibaca, tetapi ia perlu dihayati. Jadi apakah erti sebenar menghayati Al-Quran? Apakah kayu ukur yang boleh dianggap sesebuah tamadun itu berjaya? Adakah kejayaan dalam bentuk material sahaja atau diukur melalui dengan sifat iman, ilmu, islah dan ihsan? InsyaAllah semua soalan-soalan tersebut akan terjawab dalam forum perdana nanti. Sebelum dimulakan, pihak penganjur ingin memaklumkan yang berbahagia Datuk Hassan Mahmud Al-Hafiz tidak dapat bersama-sama kita pada malam ini pada saat-saat akhir disebabkan beliau kurang sihat. Kita doakan semoga Allah SWT memberikan kesembuhan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Namun begitu, alhamdulillah pihak penganjur telah mendapat pengganti untuk Datuk. Oleh itu, dengan segala hormatnya, majlis berjemput Al-Fudala, ahli-ahli panel dan moderator ke atas pentas. Dijemput Al-Fadil Ustaz Firdaus Yahya. Seterusnya majlis menjemput Al-Fadil Ustaz Muhammad Izzar Arif bin Muhammad Qasim. Seterusnya Al-Fadil Imam Muda Muhammad Hassan Adli sebagai moderator untuk forum perdana malam ini. Takzimnya, saya menyerahkan majlis kepada Al-Fadil Imam Muda Muhammad Hassan selaku moderator. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وكفى بالله شهيدا، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر. أما بعد. Terima kasih kepada saudara Atiq selaku pengacara majlis Forum Perdana 2011 Hari Keluarga yang dianjurkan oleh Masjid Asy-Syakirin yang kita adakan di Yio Chu Kang Stadium pada malam ini, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya kepada saudara pengacara majlis ini, dan yang saya hormati ya, yang saya kasihi pengerusi eksekutif Masjid Asy-Syakirin, Ustaz Suhaimi Mustar beserta ahli jawatankuasa yang telah menjayakan, bertungkus lumus menjayakan majlis forum perdana pada malam ini. Tak lupa juga kepada rakan-rakan imam muda yang turut serta pada malam ini, Imam Muda Ammar beserta isterinya, ya, Imam Muda Mujahid yang belum beristeri lagi, yang sama dengan saya juga, sama insya-Allah. Mudah-mudahan adalah ya, mudah-mudahan dipertemukan jodoh yang baik insya-Allah. Seterusnya hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar tadi kita telah mendengar bacaan ayat suci Al-Quran yang cukup enak untuk kita dengar. Yang mana ayat itu bermula pada ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Isra. Ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sadaqallahul azim. Mana maksudnya lebih kurang mafhumnya begini, Al-Quran itu menjadi petunjuk ke jalan yang benar, dan barang siapa yang beramal soleh nescaya akan baginya pahala yang besar. Jadi bertepatan dengan ayat Al-Quran yang telah dibacakan sebentar tadi, kena dengan topik forum perdana kita pada malam ini, iaitu Al-Quran dihayati, tamadun Islam diteladani, insya-Allah. Orang Melayu kata tak kenal maka tak cinta, ya, betul kan? Jadi saya perkenalkan dua orang ahli panel, ya, saya pun segan dengan kedua-dua panel ni, walau bagaimanapun mereka handsome belaka, insya-Allah. Yang pertamanya ya, di sebelah kanan di hujung saya, iaitu ahli panel yang pertama, Fadilatul Ustaz Muhammad Izhar Arif Muhammad Qasim, ya. Beliau ya, kalau tuan-tuan hadirin hadirat dah kenal, biasa keluar di kaca TV, TV1, TV9, Astro Oasis Radio dan sebagainya. Oh, hebat tu Mungkin tuan-tuan pernah jumpa, pernah lihat rancangan Tanyalah Ustaz di TV9, ya. Apa nama rancangan Forum Perdana Hal Ehwal Islam TV1, ya. Ada banyak lagi. Iaitu Al-Fadhil Ustaz ni sedang menyiapkan PhD, ya, di Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, ya. Pernah menjadi pensyarah, ya, Jabatan Syariah Kolej Universiti Islam Selangor Kuis suatu ketika dahulu, dan katanya tadi pengacara majlis tu anak murid dia katanya. Bertemu balik insya-Allah. Dan sekarang ini sebagai pensyarah fiqh ibadat dan semasa Jabatan Syariah Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Pernah menjadi mursyid rancangan Imam Muda musim kedua 2011 baru-baru ini. Inilah dia mursyid yang telah banyak menyumbangkan tenaga, ilmu dan sebagainya. Saya pun segan dengan ustaz, ya, walaupun muda 30-an tapi ilmunya subhanallah hebat belaka insya-Allah. Dan tak lupa juga, ya, apa khabar ustaz, sihat ya? Suka saya tengok dia senyum gitu. Yang kedua, ahli panel kita yang kedua, iaitu Al-Fadhil Ustaz Firdaus bin Yahya, ya, yang berasal dari Singapura sendiri, ya, pengasas dan pengurus pusat pendidikan Darul Huffaz, dan beliau juga selaku penyelia Madrasah Tahfiz Al-Quran Sekolah Ugama Radin Mas, iaitu madrasah yang pertama yang menawarkan pendidikan tahfiz Quran di Singapura, ya. Hebat ustaznya, alhamdulillah. Beliau juga pernah mendapat ijazah pertama dalam bidang bahasa Arab dan sastra dari Universiti Al-Azhar Mesir pada tahun 1996 ustaz, ya. Dan juga, ya, menyambungkan pelajaran di peringkat master ataupun sarjana, ijazah sarjana dalam Al-Quran dan hadis
hadis di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pada tahun 2005. Baik, saya pun tak nak bercerita lama. Tapi sebelum tu, sebelum kita pergi ke soalan, saya suka untuk kita nak lihat bila mana akhir daripada rancangan ini kita nak jadi yang mana satu. Ya, satu kisah Abu Nawas. Seorang Abu Nawas ni kalau kita kata dia sebagai seorang yang orang kata pelawak di tanah Arab suatu ketika dahulu. Seorang bertanya kepada Abu Nawas, aku ingin menuntut ilmu. Siapakah yang perlu aku cari? Kata Abu Nawas, ya, dia kata apa? Ada 4 orang dalam dunia ni. Kamu tengoklah satu persatu. Dia kata golongan orang yang pertama, orang yang tak tahu yang dia itu tidak tahu yang diri dia tak tahu. Faham ke? Itulah orang yang bodoh katanya. Dia tidak tahu yang dia itu dia tak tahu. Dia tidak tahu dirinya tak tahu. Orang yang bodoh katanya. Jangan kau dekati dia. Yang kedua, kata Abu Nawas, orang yang kedua, dia tidak tahu yang dia tidak tahu yang dia tahu. Macam tu. Pening juga saya tu. Itulah kanak-kanak yang sedang mencari ilmu katanya. Maka ajarilah dia. Golongan yang ketiga, orang yang macam mana katanya? Orang yang tahu dan dia tahu yang dirinya tahu. Macam mana? Orang yang tahu dan tahu yang dirinya tahu. Begitu ke? Saya pun pening juga tu. Orang yang tahu dan dia tidak tahu yang dia itu tahu. Itu orang yang lena sedang. Orang yang sedang dilanda mimpi, maka kejutkanlah dia. Dan yang keempat, kata Abu Nawas, orang yang tahu dan dia tahu yang dia itu tahu. Dia tahu dan dia tahu yang dia itu tahu. Saya pun pening juga tu. Cubalah fahamkan. Yang keempat inilah yang kita nak jadi di akhir nanti. Bila balik nanti, kita tahu yang kita ni tahu, bahawasanya kita ni tahu. Masya-Allah, mudah-mudahan ya. Cuba kita kopik, kita akan kita dengar satu persatu kupasan daripada ahli panel kita yang pertama, iaitu kita teruskan pada soalan yang pertama. Ya, saya tujukan kepada Al-Fadil Ustaz Izhar, ya, iaitu kalau Ustaz apabila disebut sebagai tamadun Islam, ya, sudah pasti, ya, tamadun itu haruslah merangkumi berbagai aspek, iaitu contohnya aspek pembangunan fizikal, aspek kemanusiaan, aspek kerohanian, ilmu dan lain-lain. Dan sudah tentu ia terbit daripada sumber utama Islam itu sendiri, yakni Al-Quranul Karim. Jadi minta mohon Ustaz jelaskan kepada kita semua, insya-Allah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Yang dikasihi, lagi memeningkan kita sebentar tadi, Imam Muda Hasan, sahabat panel, Ustaz Firdaus, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apabila kita melihat kepada persoalan yang ditujukan, ada kalanya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lupa bahawa Al-Quran telah mengajar banyak kepada kita. Al-Quran mendidik kita untuk menjadi manusia yang bertamadun. Manusia, jika ikut apa yang disebut dalam Al-Quran, pastinya kita akan jadi manusia yang hebat di dunia, hebat di akhirat. Oleh kerana itulah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut dalam Al-Quran, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Dan para ulama mentafsirkan tali Allah di sini, antaranya Ibnu Katsir mengatakan tali Allah itu Al-Quranul Karim. Al-Qurtubi tambah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pegang kedua-dua ni, kamu tidak akan berpecah belah. Dan kalau kamu nak berpecah belah, kata Allah Subhanahu wa taala, tak kira lelaki, tak kira perempuan, bila rasa nak berpecah belah saja, nak bergaduh saja sesama kita, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ingat, iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Dulu ni, masa di awal-awal Islam, kamu dalam keadaan yang cukup teruk tamadun kamu. Tidak berakhlak, saling bunuh-membunuh antara satu sama lain, berzina, isteri orang, isteri kamu, isteri orang, anak-anak dibuang, anak-anak dibunuh. Semuanya merupakan satu tamadun yang abad teruk di zaman dahulu. Maka datang Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan hormati sekalian, melarang segala perkara itu, mendidik kita dengan Al-Quran agar hidup kita ini menjadi hidup Al-Quran, generasi Al-Quran. Inilah yang dikatakan oleh Sayyid Qutb. Maka Allah Subhanahu wa taala ajar kita beberapa perkara, antaranya tuan-tuan dan puan-puan hormati sekalian, tahrimul qatl, mengharamkan pembunuhan. Tak kiralah dalam apa jua sekalipun. Kalau di Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan hormati sekalian, bunuh anak ini perkara biasa. Jumpa baby dalam tong sampah, baby baru lahir, 2-3 hari lepas, seorang baby tersangkut dekat jambatan. Ustaz Firdaus, satu sekolah, tuan-tuan dan puan-puan hormati sekalian, juga berlaku di mana tandas sumbat, tersumbat tandas ni. Panggillah orang baiki tandas, sumbat, tekan, keluar something yang cukup menakutkan, kepala baby besar tu. Tarik kepala, badan tersumbat di dalam lubang jamban. Dengan izin saya sebut. Bayangkan betapa tidak tamadunnya kita pada hari ini apabila Quran dikebelakangkan. Kita lupa baca Al-Quran, kita lupa didik anak-anak kita Al-Quran. Inilah punca kita makin mundur, tuan-tuan dan puan-puan hormati sekalian. Oleh kerana itulah Umar bin Khattab, pada suatu ketika Umar bin Khattab duduk saja-saja. Masa ni dia menjadi khalifah yang kedua selepas Abu Bakar As-Siddiq. Tengah duduk-duduk, fadhahika dhahkan syadida, maka Umar gelak, kah, gembira. Wa ba'da zalik fabaka bukaan syadida, kemudian dia menangis yang teramat sangat. Para sahabat kata, macam mana, apa dah jadi dengan Umar? Adakah pemimpin aku telah gila? Bayangkan, orang dia gelak, kemudian dia nangis. Hanya orang gila jarang-jarang buat kata ni. Sama dia nangis, dia gelap, dia gila. Apa dia menangis. Mula-mula gelak, lepas tu menangis. Memang kita rasa pelik. Para sahabat tanya, ya Umar, ma'abika, kenapa kamu? Maka Umar kata, dhahiktu, aku gelak, suka bersendirian, ataupun aku jadi gelak ni sebab apa? Aku teringat suatu ketika masa aku zaman jahiliah, sana'tu ilahi min tamarin, aku buat Tuhanku daripada tamar. Dia buat tamar, dia kan kita beli tamar, buang biji, kita kepal, buat kepala Ultraman, badan dia, badan apa Doraemon, tangan, buatlah jadi bentuk, lepas tu sembah. Bila sembah, apabila aku pulang daripada tugasan, aku dalam keadaan lapar, cari makanan tak ada. Maka fara'aitu ilahi, aku nampak Tuhanku. Fa'akaltuhu, maka aku makan Tuhanku, tangan dia aku makan, kaki dia aku makan. Fara'aitu min birazi, maka aku tengok dia jadi tahi. Aku gelak sendirian. Aku kata, kenapalah aku bodoh sampai peringkat itu. Aku tengok Tuhan aku makan Tuhan aku, dia tak boleh nak defend diri dia sendiri, akhirnya jadi najis.
La haula wala quwata illa billah. Betapa bodoh dan tak tamadunnya aku di waktu itu. Sebelum kehadiran Nabi Muhammad SAW, sebelum Al-Quran turun. Lepas tu sahabat tanya, yang kau menangis tu apa salahnya Umar? Aku menangis kerana aku teringat ke anak perempuanku ketika aku zaman jahiliah. Apa yang berlaku tuan-tuan dan hormati sekalian? Apabila anak aku lahir, aku tengok seorang budak yang kecil, merah, putih, tuan-tuan dan hormati sekalian. Anak orang Arab, bukan anak orang Melayu. Anak orang Arab ni, kalau saya duduk Syria, 11 tahun duduk Syria, putih dia tu hampir sama dengan putih kursi tu. Tambah merah sikit je. Kalau dengan kulit saya ni, jauh lah. Putih, cantik. Bayangkan, baby, ya Allah, bulat. Ra'aituha, aku tengok anak ini. Aku ambil anak ini cepat-cepat sebelum orang kampung tahu, letak dalam guni. Bawa di tengah padang pasir. Aku letak anak itu di dalam tanah, aku gali. Di tengah padang pasir ni, tuan-tuan dan hormati sekalian. Orang buat kajian, saya pernah suatu hari saya pergi ke Hama, satu tempat di Halab, maaf. Satu tempat di Syria. Tempat ni padang pasir. Kalau kita letak kuali, letak telur, goreng, masak, panasnya tanah tu ataupun padang pasir. Apa yang berlaku tuan-tuan? Dia gali-gali tengah-tengah padang pasir ni, dia letak baby yang merah, yang putih, yang cantik itu dalam tanah dan dia kambus dalam keadaan pasir yang begitu panas. Melecur aku lihat kulitnya. Dan aku melihat pergerakan yang mula-mulanya kuat, kuang bergerak. Dan akhirnya makin slow. Akhirnya tidak ada lagi pergerakan dan aku tahu, laqad matat. Mati dah anak ini. Tengok. Hatta ja'a Rasul, sehinggalah datangnya Nabi SAW mengajar kami, jangan buat seperti ini. La haula wala quwata illa billah. Inilah tamadun yang Islam ajar. Inilah Al-Quran mendidik kita jadi manusia yang hebat. Selain daripada haramkan membunuh, haramkan juga tuan-tuan dan hormati sekalian zina. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Zina ni macam-macam cara mendekati. Allah tak kata jangan berzina. Jangan dekat langsung segala anasir yang boleh bawa pada zina. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Dalam keadaan pakaiannya, pekerjaannya, cara pergaulannya, semua itu perlu dinilai dan dilihat agar kita menjadi manusia yang hebat, tuan-tuan dan hormati sekalian. Dan banyak lagi kalau kita lihat, baca Al-Quran, kita fahami Al-Quran, kita beramal dengan Al-Quran, insya-Allah tuan-tuan dan hormati sekalian, kita akan jadi orang yang bertamadun kerana Al-Quran diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad untuk diberikan kepada kita agar kita beramal, bukan menjadi hiasan dinding semata. Wallahu alam. Untuk pusingan pertama. Baik, terima kasih kepada Ustaz Izhar yang cukup menarik. Tapi saya bila Ustaz sebut Ustaz pergi Syria, Ustaz pernah belajar Syria 11 tahun. Saya pernah pergi ke Syria juga Ustaz pada tahun 2008, tapi 2 bulan je belajar bahasa Arab di sana. Cuma saya nak bagi tahu, ini berkenaan juga dengan soalan seterusnya. Bila saya berada di Syria Ustaz, Ustaz Firdaus, Ustaz Izhar, saya selama 2 bulan saya ambil kesempatan untuk belajar di sebuah masjid di Syria, di Damsyik Syria itu. Saya pergi ke masjid itu dengan tujuan untuk tahsin ataupun memperbaiki bacaan Al-Quran saya sendiri. Yang mengejutkan saya, bila saya masuk masjid itu, saya dapati bahawasanya dalam ramai-ramai orang Syria itu, orang Arab Syria itu, semuanya sudah tua-tua belaka. Minta maaf cakap, sudah tua-tua belaka. Saya pun pelik. Sedang bagaimana orang Arab Syria ini, mereka ini kalau